Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aini Syarafia binti Ahmad bernombor matrik 2064499. Pekakar bercerita, animasi dan lagu cerita rakyat Melayu. Kewujudan media digital kini termasuk telefon pintar telah meninggalkan impak positif dan juga negatif. Walaupun ada segelintir pihak yang tidak dapat menerima perubahan ini, namun rata-rata terdapat pembaruan dari segi teknologi moden. Penyimpanan cerita rakyat tidak ketinggalan menggunakan media digital ini iaitu Normalza, Awang Azman, Rik Rafidah 2018. Negara Barat telah menggunakan media filem berbentuk digital yang memaparkan filem Frozen yang mengisahkan cerita rakyat daripada Barat. Negara Timur juga tidak ketinggalan seperti Jepun, Korea dan China. Jepun yang terkenal dengan cerita anime dan manga sentiasa mengingatkan rakyat mereka melalui cerita rakyat mereka. Malaysia juga tidak ketinggalan, akan tetapi cerita rakyat Melayu di Malaysia semakin dilupakan. Aktiviti penyebaran tidak begitu aktif kerana setakat penerbitan buku cerita rakyat yang ditulis semula tidak begitu diminati masyarakat. Hal ini amat membimbangkan kerana majoriti cerita mengandungi nilai sosial dan nilai ini amat berguna untuk tujuan pengajaran dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, wajar supaya penerapan pelbagai jenis multimedia seperti animasi dan lagu cerita rakyat diperkenalkan kepada masyarakat Malaysia. Kajian tentang cerita rakyat. Pada 2014, menurut Normaliza ada menyatakan bahawa cerita rakyat Melayu semakin dilupakan kerana didapati tidak menarik minat masyarakat di Malaysia. Beliau juga ada memberikan perspektif yang berbeza tentang cerita rakyat Melayu yang mana harus disebarkan melalui media digital. Hal ini memberi perasan dan menerima positif apabila lagu cerita rakyat Melayu dicipta. Menurut Normaliza 2014, lagu cerita rakyat harus diperdengarkan supaya dapat menarik minat pendengar justeru memahami tentang jalan cerita tersebut. Menurut Normaliza Hazlina Roslina pada tahun 2014, mereka bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Normaliza pada tahun 2014 yang mana lagu cerita rakyat dapat diterima kanak-kanak di sekolah. Malah melalui teknologi terkini, cerita rakyat dapat diterima baik oleh semua golongan masyarakat. Menurut Normaliza tahun 2014 lagi telah mengkaji lirik lagu yang bertajuk Cendrawasih atau Pipit yang baik hati. Didapati dalam lirik lagu tersebut mempunyai nilai yang baik hati, kasih sayang, ambil berat. Kajian juga mendapati bahawa burung pipit bertanggungjawab dalam menjaga anak burung cendrawasih sehingga boleh terbang. Kajian Normaliza ini hampir sama dengan kajian Arba'i, Nir Afidah Normaliza pada tahun 2014, di mana cerita rakyat melalui lagu dapat meninggalkan kesan positif dalam kehidupan masyarakat. Malah, kanak-kanak gemar mendengar lagu atau cerita berbentuk digital. Kajian oleh Reha Sulon dan Normaliza pada tahun 2015, Normaliza dan Nik Ismail pada tahun 2016, Reha Sulon dan Normaliza pada tahun 2017 didapati selari dengan kajian yang dijalankan oleh Normaliza pada tahun 2014. Yang mana lirik lagu cerita rakyat Melayu dapat memberi penjelasan yang mudah difahami tentang nilai baik hati. Hal ini dapat membuatkan pendengar berpuas hati dengan cara penerapan nilai tersebut. Kajian animasi cerita rakyat telah dilakukan oleh Normaliza, Awang Azman, Nik Rafidah pada tahun 2018. Kajian ini membincangkan integrasi nilai dan budaya dalam animasi cerita rakyat Melayu. 10 animasi daripada Pekakar Bercerita telah dikaji dan menggunakan 16 nilai yang disarakan falsafah pendidikan negara. Keputusan kajian mendapati bahawa setiap cerita yang dikaji mempunyai nilai yang boleh memberi pengajaran. Adalah wajar animasi ini disebarkan dengan lebih meluas kepada semua pelajar di Malaysia. Hal ini kerana dengan adanya animasi cerita rakyat ini, pelajar akan merasakan proses pembelajaran yang berbeza daripada yang biasa mereka pelajari setiap hari. Keputusan kajian oleh Normaliza, Awang Azman dan Nik Rafidah pada tahun 2018 didapati hampir sama dengan kajian Normaliza, Nik Rafidah, Awang Azman pada tahun 2017, Widowson pada tahun 2016 dan Normaliza Hazlina Roslina pada tahun 2014 yang mana nilai yang terkandung dalam animasi cerita rakyat dapat meninggalkan kesan positif kepada kanak-kanak di sekolah. Malah nilai budaya yang terdapat dalam animasi tersebut mudah difahami. Muhammad Firdaus dan Normaliza pada tahun 2016 juga menyatakan bahawa nilai yang terkandung dalam cerita rakyat dapat memberi kefahaman yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Justeru harus diikuti masyarakat zaman sekarang. Kajian mereka juga turut berfokus kepada nilai baik hati dalam cerita rakyat yang menunjukkan bahawa nilai baik hati merupakan nilai yang berkesan dalam kalangan pelajar.
Kajian mereka ini juga mempunyai keputusan yang hampir sama dengan kajian oleh Firdaus Cik Yaakob dan Nurul Maliza pada tahun 2014. Mereka juga ada menyatakan bahawa cerita rakyat dapat membentuk moral yang positif dan nilai murni dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini jelas apabila kanak-kanak faham akan nilai yang harus diikuti dan mempunyai kesan yang positif terhadap kehidupan seharian mereka di rumah maupun di sekolah. Oleh itu, kajian ini mempunyai dua objektif, iaitu objektif pertama ialah mengenal pasti kategori dan jenis cerita rakyat serta menganalisis andaian animasi dan lagu cerita rakyat perkakar bercerita dalam kalangan pelajar. Persepsi pelajar terhadap animasi dan lagu cerita rakyat. Kategori animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu cerita manusia dan binatang, pokok dan lain-lain. Manakala jenis animasi dan lagu cerita rakyat dibahagikan kepada cerita binatang, legenda, pelipulara, mitos dan dongeng. Data dianalisis dengan menggunakan peratusan, data kajian disokong dengan temu bual bersama pelajar sekolah rendah. Subjek kajian terdiri daripada 10 orang lelaki dan perempuan berumur 9 tahun di sekolah Selangor. Pelajar dipilih secara rawak. Mereka didedahkan dengan aplikasi dalam talian animasi perkakar bercerita selama 4 minggu. Mereka diberi peluang untuk memberi pendapat tentang persepsi mereka terhadap cerita, animasi dan lagu dan nilai. Mereka diberi masa selama 20 minit untuk membincangkan hal tersebut. Perbualan dan perbincangan pelajar dirakam dan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana menurut Normaliza pada tahun 2018. Terdapat 3 elemen wacana iaitu kandungan, konteks dan andaian. Kandungan menjelaskan tema yang terkandung dalam skrip tersebut, konteks pula dianalisis melalui tata bahasa, latar dan emosi. Andaian pula dianalisis melalui pendapat, perujukan dan persoalan. Kajian ini menggunakan elemen ketiga iaitu andaian dalam menganalisis ujaran subjek. Perkakar bercerita terdiri daripada 33 buah animasi dan 33 buah lagu. Animasi dan lagu cerita rakyat diolah dan ditulis semula berpandukan cerita rakyat daripada buku 365 Cerita Rakyat susunan Osman dan Arifin pada tahun 2010. Perkakar bercerita ditulis oleh Normaliza dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. 8 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat bersamaan 24% merupakan cerita manusia seperti Hakim yang Bijaksana, Jambatan Pelangi, Penjual Kayu Api yang Mulia, Batu Belah Batu Bertangkup, Burung Dedaun, Pemburu yang Tamak, Gadis Pintar dan Nasib Menjadi Bunga. Kesemua cerita ini melibatkan suasana di hutan, kampung ataupun di istana. Pelibatan manusia didapati dapat memberi pengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu yang mempunyai aktiviti seharian seperti dalam animasi dan lagu cerita rakyat tersebut. Oleh itu, masyarakat dapat mengambil pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu, 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat bersamaan 42% dikategorikan di bawah cerita binatang. Hal ini jelas apabila binatang yang dijadikan watak utama yang selalu ditemui pada zaman dahulu. Malah, kesemua binatang itu juga terdapat pada zaman sekarang dan masyarakat dapat membayangkan rupa sebenar binatang tersebut. Binatang yang terlibat dalam animasi dan lagu cerita rakyat ialah bangau, kancil, musang dan pelbagai jenis burung, burung gagak, burung pipit, ayam, penyu, tempua, kera, kura-kura, semut, gajah, kekatu, musang dan angsa. Animasi dan lagu cerita rakyat seperti bangau dan kancil, gua musang, ketua burung, mengapa gagak hitam, pipit yang baik hati, si pintar, batu penyu, tempua bersarang rendah, kera dan kura-kura, semut berperang dengan gajah, gajah bermata kecil, kelekatu yang sombong, mengapa musang makan ayam, dan mengapa leher angsa panjang. Bagi kategori manusia dan binatang pula dikatakan dapat menarik minat pembaca memandangkan pada zaman dahulu binatang juga diandaikan boleh berkata-kata. Animasi seperti Hakim Mencerdik, Bunga Cengkeh, Sungai Duyung kerana budi burung ciak, Puteri Tupai, Si Manis dan Kura-Kura, Padi Berbuah Emas dan Merbuk. Kategori pokok pula hanyalah 2 daripada 33 animasi bersama 6% dan lain-lain hanya 1 daripada 33 animasi bersama 3% didapati mempunyai jalan cerita yang menarik minat pendengar. Kehidupan yang lain selain manusia dan binatang didapati memberi kesan terhadap kehidupan manusia pada zaman dahulu. Hal ini jelas apabila animasi dan lagu cerita rakyat tentang pokok nipah, kayu berubah tempat dan asal nama Bukit Cuping diceritakan. Walaupun animasi dan lagu cerita rakyat pokok nipah melibatkan majoriti cerita sedih tentang pokok nipah, namun kehadiran manusia didapati sudah memotong daun-daun dan batangnya. Hal ini mempunyai kesan kepada manusia yang pokok juga sanggup berkorban demi manusia.
Lain pula dengan animasi dan lagu cerita rakyat, kayu berubah tempat dan asal nama Bukit Cuping, di mana cerita melibatkan hal yang terjadi dan kedudukan pokok berubah sama sekali serta wujudnya nama Bukit Cuping. Ujaran mengenai cerita rakyat. S1, S2 dan S3 menunjukkan mereka berbincang tentang cerita manusia. S1 menyatakan, saya suka cerita hakim tu, dia baiklah, dia nak tolong semua orang, betul tak? S1 memberi pendapat bahawa hakim yang dimasukkan dalam cerita tersebut suka menolong orang miskin dan dalam memberi keadilan terhadap sikap buruk orang kaya yang mengambil kesempatan terhadap harta yang dia ada. S1 juga ada menyoalkan semula kepada rakyat lain dan memerlukan kepastian sama ada hakim itu sememangnya seorang yang baik hati. Selain itu, S2 mengatakan, cerita yang hakim yang orang kaya dan miskin tu ke? Hakim tu memang suka tolong orang. Cerita penjual kayu api tu pun saya suka. Dia baik, jujur, tak suka tipu orang dan tak tamak. S2 kelihatan memberi kepastian terhadap S1 dan mempersoalkan semula kepada S1 tentang cerita hakim yang dimaksudkan olehnya. S2 ada menambah dengan membuat perujukan cerita lain iaitu cerita penjual kayu yang baik. S3 bersetuju dengan S1 S2 tentang cerita yang mereka bincangkan. S3 mengatakan, tapi semua cerita yang saya suka, ada yang baik hati, ikhlas, suka tolong, sabar dan tak suka marah. S4, S5 dan S6 menunjukkan mereka cerita tentang binatang. S4 mengatakan bahawa semua binatang boleh bercakap dan dia menyukainya. S5 pula bersetuju dengan S4 tentang binatang boleh bercakap dan dia menyukainya di samping merujuk kepada cerita pipik yang baik hati dan menolong jaga anak burung lain iaitu cenderawasih sehingga anak burung itu pandai menjaga dirinya sendiri. S6 juga memberi ujaran dan dengan menjelaskan cerita burung cantik meninggalkan anaknya sendiri. S6 memberi pengakuan bahawa dia ingat cerita tersebut dan suka akan cerita musang. S7, 8 dan 9 menunjukkan perbincangan tentang cerita manusia dan binatang. S7 menjelaskan yang manusia dan binatang boleh berkawan baik yang merujuk kepada cerita padi berbuah emas dan S7 ada meminta kepastian kepada rakannya tentang ceritanya. Kemudian S8 merujuk kepada cerita yang diceritakan S7 pada awal perbualan. Malah S8 ada membuat andaian tentang jika betul-betul emas, dia mahukan padi di belakang rumahnya. S9 setuju dengan jenaka yang diuji S8 iaitu tentang mahukan emas di belakang rumah mereka. Malah S9 menyambung jenaka daripada S8 dan mengatakan bahawa mereka bertiga boleh menjadi kaya. S10, 11 dan 12 membincangkan cerita pokok. S10 mengatakan bahawa dia suka cerita tentang pokok yang boleh bercakap dan serta merujuk cerita pokok yang suka menolong kawannya yang lain. Yang dimaksudkan ialah cerita nipah yang suka tolong rakan yang lain. S11 setuju dengan S10 tentang nilai tolong menolong dan ambil berak oleh pokok. S12 memberi kepastian kepada S10 dan S11 bahawa semua cerita pokok dongeng sahaja. S12 juga mengatakan bahawa dia juga takut jika semua pokok ada mata dan mulut. Ujaran S1 sehingga S12 jelas menyokong teori analisis wacana elemen andaian normaliza pada tahun 2018. Menurut beliau, andaian dianalisis dengan pendapat, perujukan dan persoalan. Ketiga-tiga sub-elemen andaian jelas menunjukkan bahawa ujaran lebih jelas dan mudah dipahami. Semua ujaran jelas menunjukkan semua subjek berminat dalam perbincangan tentang cerita rakyat. Jenis animasi dan lagu cerita rakyat. Jenis animasi dan lagu cerita rakyat dibagikan kepada 5 iaitu binatang, fabel, cerita asal-usul, legenda, binatang atau tempat, cerita penipu lara, indah, fantasi, menawan, cerita mitos dan cerita dongeng. 14 daripada 33 animasi bersamaan 42% merupakan cerita binatang. Binatang terdapat dalam animasi dan cerita didapati boleh bercakap antara satu sama lain. Hal ini membuatkan pembaca, pendengar dan penonton dapat membayangkan setiap watak binatang yang memahami percakapan antara satu sama lain. Selain itu, 14 daripada 33 animasi bersamaan 42% adalah jenis cerita asal-usul seperti bangau dan kancil, gua musang, mengapa gagak hitam, si pintar, sungai duyung, kayu berubah tempat, burung dedaut, batu penyu, tempuar bersarang rendah, asal nama Bukit Cuping, semut berperang dengan gajah, kelekatu yang sombong, mengapa Musa makan ayam dan mengapa leher angsa panjang. Kesemua animasi dan lagu cerita rakyat yang disenaraikan menunjukkan keberkesanan cerita tersebut. Sebagai contoh, mengapa gagak hitam didapati menjawab persoalan mengapa gagak berwarna hitam berbanding burung lain. Hal ini diperjelas oleh masyarakat zaman dahulu di mana semua binatang tidak mempunyai warna. Jadi untuk dijadikan cerita menarik, masyarakat mencipta cerita yang masuk akal di samping diterima masyarakat sama ada zaman dahulu dan juga zaman sekarang.
Seterusnya, 9 daripada 33 animasi yang berbentuk cerita pelipularan iaitu cerita tentang keindahan, fantasi dan menawan seperti Bunga Cengkeh, Jambatan Pelangi, Penjual Kayu Api Yang Mulia, Puteri Tupai, Batu Belah, Batu Bertangkup, Kurun Dedauk, Berbuk, Gadis Pintar dan Nasib Jadi Bunga. Jalan ceritanya kebanyakan melibatkan suasana di istana Raja dan Puteri. 5 daripada 33 animasi bersamaan 15% menunjukkan cerita mitos dan dongeng. Manakala kesemua animasi dan lagu cerita rakyat itu 100% merupakan dongeng. Wajar dikatakan kesemua cerita animasi dan lagu cerita rakyat adalah mitos, memandangkan kesemua cerita tidak benar dan diada-adakan bagi tujuan hiburan. Namun 5 cerita mitos yang dipilih daripada mempunyai ciri-ciri mitos yang ketara seperti Gua Musang, Ikan Duyung, Jambatan Pelangi, Puteri Tupai dan Batu Belah, Batu Bertangkup. Maka kedua-dua pendapat ini bercanggah dan sehingga kini masih terdapat perdebatan tentang kewujudan ikan duyung. Begitu juga dengan cerita yang lain yang hanya mitos semata-mata. Kesemua animasi ini hanyalah dongeng dan dianggap sebagai hiburan. Apapun cerita ini boleh dianggap memberi pengajaran kepada masyarakat kerana majoriti daripada cerita ini mempunyai nilai baik hati dan hemah. Kesimpulannya, keputusan kajian menunjukkan bahawa setiap kategori dan jenis animasi dan lagu cerita rakyat tertumpu kepada cerita binatang. Keputusan ini disokong dan pandangan pelajar dan jelas terbukti mereka boleh menerima kewujudan cerita rakyat. Keputusan kajian juga menunjukkan bahawa animasi dan lagu cerita rakyat sangat menarik dan aplikasi telefon pintar merupakan media yang boleh digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Keputusan kajian juga mendapati bahawa pelajar lebih menikmati kategori binatang kerana gemar melihat animasi binatang dan juga kagum dengan animasi cerita rakyat yang boleh bercakap. Kajian ini memberi manfaat kepada banyak pihak terutama Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengambil kira cerita rakyat sebagai bahan bacaan dalam kalangan pelajar. Selain itu, pihak sekolah juga membuat pelbagai aktiviti dan menyebar dan memberi kesan tentang kewujudan cerita rakyat dalam kalangan pelajar. Aktiviti seperti pertandingan drama, nyanyian, kuis dan sebagainya boleh mencetus semangat pelajar dalam mendalami cerita rakyat. Walau bagaimanapun, nilai sosial juga boleh diterapkan dan membincangkan nilai tersebut dalam kumpulan kecil, berdua atau individu. Nilai sosial yang terkandung dalam cerita rakyat boleh difahami dengan mudah. Ibu bapa dan pelajar digalakkan mendengar, menonton animasi dan lagu cerita rakyat supaya mereka boleh memahami budaya nenek moyang kita. Justeru mengambil nilai sosial sebagai pengajaran dalam mengharungi kehidupan seharian. Ada diharapkan supaya kajian akan datang dapat memberi tumpuan kepada analisis wacana bagi setiap animasi dan lagu cerita rakyat. Sekian, terima kasih.